Pasir Mas. Dia jangan cakap lah. Kita kata jangan bagi GLC bukan agensi kerajaan. Baik, ya Muhammad. Jadi jawablah apa yang kita bangkitkan. Jangan Jawab, ya Muhammad, jawab soalan saya. Adakah kesemua ahli parlimen Perikatan Nasional dilantik dalam GLC sehingga tidak ada seorang pun dilantik dalam agensi kerajaan? Terkesan ini adalah daripada B40, M40, malah juga T20. Dan bantuan-bantuan seperti ini haruslah lebih tersasar kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga golongan ibu tunggal. Bukan setakat bersifat one-off RM300 Malaysia menerusi penjana, tetapi lebih daripada itu mereka perlu diberikan perhatian kerana golongan ibu tunggal ini ialah merupakan golongan yang sangat-sangat terkesan akibat mereka terpaksa untuk nak menanggung keluarga mereka seorang diri tanpa bantuan daripada suami yang sepatutnya menjadi tonggak dalam keluarga mereka. Begitu juga golongan mahasiswa. Apakah pakej ataupun rancangan kerajaan yang merangsang galakkan memulakan peniaga maya daripada KPT supaya mahasiswa yang grad daripada universiti setiap tahun yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya pada minggu lepas bahawa setiap tahun akan ada lebih kurang 200,000 ke 300,000 mahasiswa yang akan bergraduasi dalam first degree. Mereka ini masuk ke dalam pasaran kerja dalam keadaan pasaran kerja telah pun penuh dengan penjawat-penjawatnya, bahkan ada yang terpaksa diberhentikan setiap tahun. Kemanakah mahasiswa ini dapat menceburkan diri mereka dalam keadaan suasana kerja pun sudah penuh dengan penjawatnya, penjawat awam pun sudah pun dipenuhi dengan jawatan-jawatan yang tak boleh dimasuki oleh mereka yang fresh graduate. Jadi tidak ada cara lain melainkan mereka perlu untuk memulakan perniagaan. Bantuan kepada mahasiswa yang boleh memulakan perniagaan ini, khususnya dalam gig ekonomi sebagai contoh, hendaklah diperkasakan lagi. Insentif untuk pelajar sekolah, bantuan makanan kanak-kanak keluarga B40 di sekolah. Rata-rata pelajar berkeluarga B40 juga akan terkesan hasil daripada pandemik ini. Saya cadangkan supaya kerajaan dapat memberikan insentif perbelanjaan, kupon bagi membantu pelajar meringankan kos isi rumah keluarga. Datuk Idi Pertua, begitu juga dengan cadangan supaya diwujudkan akta baharu iaitu akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus COVID-20 ini, di mana akta ini akan berikan pelepasan sementara ke atas pembatuhan PU A242/2009, Akta Pinjaman Tempatan. Saya ucap terima kasih di atas langkah kerajaan perkenalkan moratorium. Namun dalam masa yang sama, saya berharap agar ia juga dapat melibatkan hal ehwal perjanjian dengan kerajaan. Kita dimaklumkan setakat ini, hal ehwal perjanjian dengan kerajaan tidak termasuk di dalam moratorium ini. Maka sebab itulah ada yang terpaksa terus bayar pinjaman LPSSA dalam keadaan pinjaman-pinjaman dengan bank dan sebagainya, mereka diberikan pelepasan di atas alasan gaji mereka terus berjalan. Tetapi kita perlu ingat, walaupun gaji mereka berjalan, tetapi di dalam masa sama sekiranya mereka mempunyai pasangan yang tidak bekerja dengan kerajaan, ia sekaligus tidak meringankan beban ditanggung oleh keluarga. Yakni dalam erti kata lain, poket keluarga itu wang boleh belanja yang ada dalam keluarga mereka itu masih tidak mempunyai tambahan yang meningkat hasil daripada moratorium ini. Itu juga menjadi alasan. Sebagai contoh, ada orang yang memiliki kedai atau memiliki rumah sewa dan sebagainya disewakan kepada penyewa-penyewa. Mereka memberikan alasan sewa ini perlu dibayar kerana rumah ini dibeli hasil daripada pembiayaan LPSSA. Ia menjadi alasan. Ini menjadikan implikasinya penyewa-penyewa rumah, penyewa-penyewa kedai terpaksa terus membayar kerana tuan punya owner kepada bangunan itu memberikan alasan ia dibiayai dengan pinjaman LPSSA. Saya cadangkan supaya kerajaan dapat memikirkan balik supaya pinjaman menerusi LPSSA ini juga diberikan pelepasan moratorium dan selama 2-3 bulan ini kalaulah boleh diberikan timbal balik ataupun diberikan semula kredit kepada pembeli atau penyewa atau peminjam-peminjam ini, itu lebih baik. Datuk Idi Pertua, saya juga mencadangkan supaya isu pelancongan dan penerbangan yang sangat-sangat terkesan, adakah boleh kerajaan membuat pertimbangan untuk memberikan sedikit grant dan imbuhan galakan kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan kapal terbang, menggunakan supaya ini memberi galakan syarikat-syarikat penerbangan yang ada dalam negara kita terpaksa memotong operasi mereka yang mengakibatkan
pekerja-pekerja dibuang ataupun terpaksa mengambil skim VHF dan sebagainya. Itulah yang menjadikan di antara lain faktor seorang pilot membunuh diri akibat daripada kerja yang terpaksa dibuang kerja dan akhirnya terpaksa menjalani kehidupan yang berbeza dengan kehidupan sebelum daripada ini. Syarikat-syarikat penerbang ini perlu untuk dibantu dengan kerajaan berfikir memberikan galakan kepada rakyat untuk menggunakan perkhidmatan kapal terbang. Begitu juga dengan prihatin SME Grant. Saya merujuk pada senarai program yang dikemukakan dalam jadual. Kerajaan telah peruntukkan sebanyak wang 2 bilion ringgit Malaysia bagi bantuan grant micro small medium enterprise ketika berlakunya COVID-19 ini. Bantuan ini telah pun diagihkan dalam bentuk keuangan bersifat one off sebanyak RM3,000 bagi satu syarikat. Sebanyak RM700,000 syarikat telah pun dianggarkan mendapat bantuan tersebut. Namun begitu menjadi satu persoalan, adakah benar RM3,000 yang bersifat one off ini cukup bagi sebuah syarikat bersifat SME? Perlulah difahami bahawa syarikat-syarikat small enterprise dengan izin bagi sektor servis didefinisikan sebagai syarikat yang punya hasil jualan RM300,000 Malaysia ke RM15 juta Malaysia, dan medium enterprise sektor servis didefinisikan sebagai syarikat yang punya hasil jualan dari 15 juta ke 50 juta dengan staf tidak lebih daripada 200 orang. Jadi syarikat ini ketika berlakunya PKP bukanlah sekadar mengalami kerugian bersifat 4 digit, tapi mungkin punya kerugian lebih daripada 5 digit. Dan pekerja mereka juga melibatkan berpuluh-puluh pekerja. Maka adalah lebih baik jika berlakunya keadaan sebegitu, kerajaan dapat memberikan bantuan yang sesuai bagi syarikat-syarikat mikro dan SME berbanding dengan hanya memberikan RM3,000 sahaja. Saya juga menggesa kerajaan supaya dapat memberikan penjelasan, supaya rakyat dapat menerima berpuas hati dengan langkah kerajaan yang menaikkan had statutory pinjaman. Kerana jika tidak dikawal dengan baik, isu ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menampal tuduhan yang tidak baik kepada kerajaan, persepsi yang tidak bagus kepada kerajaan. Hari ini pun kita tengok macam mana kerajaan seolah-olah dimomokkan dengan tuduhan memberikan suapan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan dengan lantikan GLC dan sebagainya. Ini satu tuduhan yang saya kira adalah tidak tepat ataupun tidak wajar untuk dijadikan sebagai suatu momokkan. Kerana sebelum ini pun kerajaan Pakatan Harapan pun mereka melantik penjawat-penjawat politik di dalam GLC dan juga agensi-agensi kerajaan. Itu tidak menjadi masalah pun. Kerana itulah lantikan-lantikan ini adalah untuk memastikan dasar-dasar kerajaan dapat diterjemahkan di dalam agensi-agensi kerajaan tersebut. Sebagai contoh dulu, Yang Amat Berhormat Langkawi sebagai contoh, dilantik sebagai pengurusi kepada khazanah. Yang Berhormat daripada Lanang dilantik sebagai pengurusi kepada NAYOSH. Yang Berhormat daripada Bentung dilantik sebagai pengurusi Malaysian Timber Industry Board. Yang Berhormat daripada Kelang dilantik sebagai pengurusi SPAN. Yang Berhormat daripada Ipoh Timur dilantik sebagai pengurusi SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Yang Berhormat daripada Kota Kinabalu dilantik sebagai pengurusi Lembaga Pelabuhan-Labuan. Yang Berhormat daripada ADUN, daripada Padungan, dilantik menjadi pengurusi Lembaga Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan LPKP. Yang Berhormat daripada DUN Seri Kembangan dilantik sebagai Lembaga Pelabuhan. Dapat pencerahan. Ini semua GLC ke agensi kerajaan? Saya tak kata GLC, saya kata GLC dan juga agensi-agensi kerajaan. Sebenarnya belum habis lagi. Isu itu bukan isunya. Yang Berhormat Pasir Mas nak bagi laluan. Pasir Mas. Kita, GLC jangan cakap lah. kita kata jangan bagi GLC, bukan agensi kerajaan. Baik, Ya Berhormat. Jadi jawablah apa yang kita Okey. bangkitkan. Jangan Jawab, Ya Berhormat, jawab soalan saya. Adakah kesemua ahli parlimen Perikatan Nasional dilantik dalam GLC sehingga tidak ada seorang pun dilantik dalam agensi kerajaan? Kalau boleh saya mencelah. Ramai ada dalam Sila. agensi. Harap Yang Berhormat faham kenapa GLC ditubuhkan sebagai syarikat. Tak, maksud saya. Berniaga. Jadi Jawab. Saya faham bermaksud, dah, kita Ya perlu- Berhormat, saya bermaksud begini. Ahli parlimen Perikatan Bukan. Nasional ini pun bukan diletak dalam GLC semuanya. Bukan. Ada yang Isunya, mengepalai agensi kerajaan. yang Jadi dipertua- jangan kelirukan rakyat. Jadi, Jangan kelirukan Yang rakyat. Berhormat- Seolah semua ahli parlimen Perikatan Bukan, Yang Nasional Berhormat mesti semuanya faham agensi. apa- Tidak. Ada apa agensi itu kerajaan. GLC, Dan Ya Berhormat, Government Link Company, saya boleh baca niatnya untuk senarai di berniaga. depan saya ni Ya Berhormat. Kita nak pakar-pakar niaga untuk menterajui GLC. Pasir Mas. Nah, Ya Berhormat, saya Agensi boleh baca kerajaan tak senarai sama. saya. Deklarasi faham. dan Saya manifesto. Beruas tolong duduk. Yang Berhormat Pasir Mas.
teruskan atau nak bagi laluan kepada sesiapa lagi? Habis sikit lagi Muhammad. Sila teruskan. Speaker. Saya ada 52 Speaker, nama saya senarai tadi dibangkit tadi, dilantik Kelang. di dalam Nama saya agensi kerajaan. telah dibangkit tadi oleh Pasir Mas, saya nak jelaskan. Boleh? Sila. Sebenarnya Pasir Mas, saya telah di-accuse oleh Pasir Mas untuk menjadi anggota GLC. Sebenarnya saya adalah bekas pengurusi SPAN. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, saya adalah pakar dalam isu air dan juga saya adalah expert consultant kepada Indonesian Constitutional Court on Water. So, Kalau orang tak ada pengalaman. So jangan Anda sama juga ada pengalaman macam ini juga. Minta maaf. Ini bekas saya Ini expert. minta maaf sebab salah. Ya, Ini saya expert consultant kepada Indonesian Constitutional Court. Kalau yang mau expert bahasa dari parlimen lah. Okey, terima kasih. Ini dia bodoh. Dia cakap macam bodoh. Bila Saya- saya berhormat kita expert, kami ni bukan expert. Alright. Yang Berhormat Kelang. Yang Berhormat. Yang Berhormat Kelang. Dengan penuh Silakan. penghormatan. expert. Dengan penuh saya penghormatan lagi saya expert, Yang kepada Berhormat, Yang Berhormat Kelang is not an excuse. Tidak. Itu bukan suatu tuduhan. Saya menghormati profesional Ibu Muhammad Kelang. Ibu Muhammad Kelang ya tadi. Ibu Muhammad Kelang. Tetapi saya nak kata, saya cukup berhati-hati. Semasa, boleh saya handset, saya cukup berhati-hati. Sebelum saya baca list tadi, saya selalu sebut, bukan GLC sahaja, tetapi agensi kerajaan. Maksudnya bahawa ahli parlimen Perikatan Nasional ini pun bukan semuanya GLC, ada yang agensi kerajaan. Dan tetapi kenapa diberikan momokan bahawa semua Perikatan Nasional semua GLC, tak ada suara apa agensi kerajaan. Sebenarnya perkataan agensi kerajaan itu hanyalah satu escapism ataupun pelepasan bagi menghalalkan 52 list yang ada berada di tangan saya. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Jadi saya nak kata bahawa saya nak maksudkan kerajaan perlu bertindak untuk membersihkan persepsi-persepsi ini kerana kita bimbang kalau persepsi ini diwar-warkan, dimomok-momokkan, rakyat yang tidak faham di bawah mereka akan mudah tertelan. Jadi oleh You all pun tak demikian- faham nak cakap rakyat InsyaAllah. lagi. You all pun tak faham. Sepang. Yang Berhormat Pasir Mas, 1 minit. Sebab ada nak kata apa? Mas sedikit Saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Yang Berhormat Pasir Mas, 1 minit. penjelasan Kalau kata Datuk sedikit. Speaker tak benarkan, saya ucap terima kasih Berhormat- kepada Ibu Muhammad Datuk Speaker. Tuan Speaker, saya nak Maksud minta saya penjelasan telah sedikit. dah panjang. tercapai Tak. menghormati Datuk Speaker. yang Speaker tidak boleh benarkan overrule lagi. kalau orang berikan. Saya Mungkin penjelasan rasa bagaimana itulah yang saya tak Berhormat bagi. Farid saya sampaikan menjadi dalam ucapan pengerusi ini. LPPKN. Terima kasih, Ibu Muhammad Apa Datuk Speaker. qualification? Batu kawan, tolong. Mas mohon menyokong. Terima kasih.